Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Gunam Kaur Anak Perempuan Gudesin selaku pensyarah mata pelajaran edukasional psikologi. Saya, Fazilah binti Muhammad Azan, ingin membincangkan berkaitan tema yang dipilih, motivasi dan pembelajaran. Di sini saya akan membincangkan bagaimana kita dapat menerapkan motivasi dan pembelajaran di dalam kelas untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, motivasi adalah sebagai satu keinginan yang keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan. Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran, motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting untuk membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif di samping menjadikan proses pembelajaran agar dapat berlangsung dalam keadaan yang penuh bermakna, berfaedah dan menggembirakan. Pembelajaran juga adalah proses di mana pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan dan tingkah laku yang kekal. Adakah semua pelajar bermotivasi dengan cara yang sama? Tidak. Secara amnya, motivasi terdapat dalam dua jenis, iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dan minat yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. Motivasi intrinsik timbul kerana ia memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi. Ia juga merupakan ciri semula jadi manusia untuk mengatasi segala cabaran dan rintangan dalam usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, keperluan, minat, rasa ingin tahu, kepuasan kendiri dan lain-lain. Manakala motivasi ekstrinsik adalah galakan atau tarikan yang diwujudkan daripada persekitaran luar pembelajaran. Motivasi ekstrinsik adalah untuk mendapatkan ganjaran seperti hadiah, sijil, pujian, mengelak daripada hukuman, mendapat perhatian guru atau rakan sebaya dan apa sahaja sebab yang hanya bertujuan untuk memenuhi kehendak jangka pendek dan kendiri. Motivasi pembelajaran dari pelbagai perspektif. Perspektif behavioris dicetuskan oleh Gate dan Bellina di mana perubahan tingkah laku akibat interaksi pengalaman seseorang dengan persekitaran. Motivasi ini berasaskan kepada ganjaran luaran atau dendaan. Motivasi ini juga diteguhkan lagi dengan peneguhan Skinner, iaitu peneguhan positif, pelajar akan diberi ganjaran ataupun pujian, manakala peneguhan negatif, pelajar akan diberi hukuman atau dendaan yang dapat memotivasikan tingkah laku individu. Dari segi perspektif kognitif, ahli teori John Piaget melihat pembelajaran sebagai satu fenomena mental dalaman dan bukan perubahan tingkah laku luaran. Ia bertujuan untuk mencapai matlamat, peningkatan dan kesempurnaan diri dalam menjalani kehidupan seharian. Perspektif humanistik. Ia berasaskan kebolehan manusia berkembang, bebas menentukan nasib dan kualiti positif yang lain. Manusia dimotivasikan untuk mencapai keperluan asas terlebih dahulu sebelum memenuhi keperluan di peringkat yang lebih tinggi mengikut hierarki Maslow. Seperti bertindak atas dasar keperluan, meneroka sesuatu secara berkesan untuk menguasai aspek kehidupan. Implikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran dari perspektif behavioris, kognitif dan humanistik banyak bergantung pada peranan yang dimainkan oleh guru dan suasana di bilik darjah. Peranan guru. Guru adalah pembantu dalam menetap dan memantau matlamat. Guru perlu merangsang pelajar untuk mencari pengetahuan, menggunakan strategi-strategi seperti kejutan, keraguan, kekeliruan, konflik untuk mengekalkan naluri ingin tahu di kalangan pelajar, menggunakan pelbagai medium persembahan seperti persembahan TMK, demonstrasi dan guru memainkan peranan mengikut topik yang diajar, meminta pelajar menentukan matlamat mereka sendiri dan menggunakan teknik permainan dan simulasi.
Guru perlu menolong pelajar untuk mempercayai bahawa mereka boleh berjaya. Kegagalan hanya berlaku secara sementara atau mungkin disebabkan oleh nasib dan usaha yang tidak mencukupi. Ini akan memastikan supaya ia tidak akan berulang lagi. Guru menggalakkan pelajar untuk berusaha dan melipat gandakan usaha jika ingin berjaya. Guru memastikan pelajar mencuba dan berfikir bahawa mereka boleh berjaya. Guru perlu melakukan sesuatu agar pelajar tidak gagal berulang kali sehingga pelajar merasakan yang mereka tidak mempunyai kepandaian. Guru membantu pelajar untuk memahami bahawa tingkah laku mereka akan membawa kepada kejayaan dan kegagalan. Guru merangsang konsepkan diri pelajar dan fokus usaha sebagai satu faktor kejayaan. Suasana bilik darjah. Bilik darjah yang kondusif dari perspektif fizikal, sosial dan psikologi secara tidak langsung dapat memotivasikan pelajar untuk rajin datang ke sekolah, menyayangi guru dan menyayangi rakan sekelas serta merasa minat untuk terus belajar. Keberkesanan aktiviti dalam bilik darjah juga sangat bergantung kepada hierarki keperluan manusia yang dapat dipenuhi dan keperluan asas pelajar yang telah dipenuhi. Suasana bilik darjah yang kondusif adalah dengan mewujudkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan, gembira, harmonis dan selamat serta semua pelajar berpeluang melibatkan diri secara aktif. Justru, penyediaan bilik darjah abad ke-21 yang dicadangkan oleh pihak kementerian seperti susun atau kerusi dan meja secara berkelompok menyediakan ruang parking lot untuk menyatakan persoalan, memberi respon secara terus kepada pengajaran guru dengan menggunakan traffic light dengan kelengkapan pelbagai media berteknologi seperti smartboard sebenarnya memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan potensi diri dan memotivasikan diri dalam pembelajaran. Kesediaan guru mentransformasikan kaedah pengajaran dapat mengembangkan 5 kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar bagi memantapkan diri mereka menghadapi cabaran pada masa kini dan pada masa hadapan. Pelajar akan termotivasi untuk menguasai ilmu kemahiran peneguhan peribadi iaitu kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif, berkebolehan bekerja secara kooperatif dan kolaboratif, berkomunikasi dengan jelas, menyelahkan kreativiti dalam hasil tugasan dan memperteguhkan amalan pelbagai budaya dalam hubungan interpersonal. Justru, motivasi dalam pembelajaran dianggap sebagai penggerak utama kepada pelajar dalam menjana tingkah laku positif terhadap tanggungjawab pelajar. Menstruktur pemikiran secara jelas, memahami emosi kendiri dan emosi orang lain, membentuk kerangka hala tuju dan meneroka minat serta kecenderungan pelajar untuk mencapai matlamat pelajaran jangka pendek dan jangka panjang. Teknik meningkatkan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai objektif. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan bagi meningkatkan motivasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan set induksi yang menarik, menggunakan pengalaman pelajar bagi mengaitkan dengan pelbagai pelajaran baru, membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan soalan yang mencabar, mewujudkan semangat bersaing dalam permainan dan aktiviti yang disediakan, menggunakan teknik peneguhan bagi memupuk dan mengekalkan motivasi pelajar dalam pelajaran yang selanjutnya. Pendidik menyediakan bahan pengajaran dengan lebih awal dan lebih bersedia dalam bilik darjah. Memberi insentif, ganjaran dan galakan kepada para pelajar. Pendidik perlu menggunakan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan pelajaran supaya pelajar tidak mudah merasa bosan tetapi bersemangat untuk belajar. Implikasi motivasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 2. Rancangan pelajaran harian sejarah tingkatan 2 yang kelas bermula pada jam 1.50 hingga 2.50 petang
Guru telah mengetahui yang kelas ini adalah waktu terakhir di mana guru telah merancang aktiviti di mana set induksinya adalah menunjukkan gambar bendera dan juga lambang negeri Johor dan meminta pelajar menceritakan apa yang mereka tahu. Untuk aktiviti utama, guru membahagikan pelajar kepada kumpulan dan menyerahkan setiap kumpulan sampul surat yang mengandungi soalan. Guru mengarahkan pelajar mendapatkan maklumat berdasarkan soalan yang diedarkan dalam sampul surat dalam buku teks sejarah. Pelajar menjadikan hasil dapatan mereka di atas papan putih yang disediakan oleh guru. Pembentangan hasil perbincangan oleh ketua kumpulan, manakala ahli yang lain akan bergerak untuk mendengar penerangan dari kumpulan-kumpulan yang lain. Ini dikenali sebagai aktiviti Gallery Walk. Seperti yang anda ketahui, guru perlu membuat perancangan tentang rancangan pelajaran terlebih awal. Mengambil kira waktu kelas apabila pelajar sering letih semasa merancang pelajaran. Contohnya sesuatu yang ringan dan menyeronokkan untuk tempoh kelas terakhir. Rata-rata pelajar mempunyai jangka masa perhatian di antara 20 hingga 30 minit. Oleh itu, ubah pelajaran dengan teknik dan strategi yang berbeza. Rancang aktiviti dengan bilik darjah supaya pelajar dapat memainkan peranan dengan pelbagai tahap tanggungjawab mereka. Kesimpulannya, guru perlu menarik perhatian pelajar terhadap apa yang kita ajarkan dengan menggunakan lawak jenaka dan soalan yang berbagai tahap dari senang kepada susah bagi menarik mereka untuk berkomunikasi dua hala atau memberi respon apabila guru bertanya. Pembelajaran secara visual dengan menggunakan gambar, carta, malahan objek tiga dimensi atau bahan mawujud untuk membantu merangsang pelajar mengaitkan idea dan pandangan terhadap gambar tersebut. Memberi pujian, penghargaan seperti tahniah jawapan anda betul dan ganjaran peneguhan juga diberikan seperti hadiah. Menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam pelajaran secara aktif dan mengaitkan isi pembelajaran dengan pengalaman mereka dalam kehidupan yang sebenar. Dengan kata lain, kita memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka bukti yang diberikan. Merangsang kelas dengan nada suara guru yang pelbagai atau memasang latar muzik apabila pelajar merasa letih, bosan atau hilang minat terhadap proses pembelajaran pada hari tersebut. Menggunakan emosi yang positif untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran termasuk sesuatu yang menggembirakan atau menekan agar pelajar akan belajar untuk mengingat dengan lebih baik. Tanpa motivasi, pelajar pasti akan gagal melakukan usaha yang diperlukan.